KPM. Mana power plug ni Aduh, tak ada ke power plug ni? Ini siapa punya bahan-bahan yang ada dekat atas meja ni? Apa dia? Ada kotak-kotak lah, ada warna hijau lah, warna kuning lah, ada pembaris. Apa tu? Cikgu! Assalamualaikum! Salam Allah. Ini cikgu, saya cuba nak cari power plug ni kan. Lepas tu nak kemas-kemas lah sikit kita punya kelas kita ni. Ini tiba-tiba ada orang tertinggal lah cikgu. Dia punya bahan ni saya pun bila tengok. Ini apa ni? Tahulah macam tentu kacang. Itu bahan saya tu. Saya tertinggal. Ini cikgu punya bahan. Saya punya lah tu. Tolong bawa kereta saya. Pergi mana? Ikutlah cerita. Okey. Alright. Jom cikgu. Okey. Cikgu, Alright, jom. power plug kat mana cikgu? Saya nak cucuk ni. Mana tak apa cucuk je. Sana kau cikgu tu. Boleh, jom. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar murid-murid semua? Saya pasti murid-murid apabila melihat saja profil guru sebentar saja tadi dah tahu dah. Ini mesti kita akan belajar bagi mata pelajaran matematik. Dan siapakah gurunya? Anda pun dah lihat profilnya. Inilah dia Cikgu Azman. Apa khabar Cikgu Azman? Sihat, Alhamdulillah. Macam biasa. Macam biasa, Cikgu. Baik, sebelum perkara-perkara luar biasa yang akan berlaku sekejap lagi, Cikgu, izinkan saya untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kita pada kali ini, iaitu Cikgu Azlana. Apa khabar Cikgu Azlana? Adakah anda sudah bersedia untuk mengajar murid-murid dalam mata pelajaran matematik? Sudah. Okey, jadi cikgu, katanya kita juga bakal bersama dengan 4 orang anak murid. Siapakah mereka? Jadi saya perkenalkan mereka seorang demi seorang. Ya. Alright, yang berada di atas sana berbaju merah, pengawas kita berspek mata. Farhan Faris namanya. Okey. Sebelahnya pula adalah Atirah Liana. Okey. Di bawahnya pula si gadis itu Syarif Azizatul. Okey. Dan seorang lagi, nampak dat di belakang tu. Ya. Rafiq namanya. Kesemua 4 pelajar ini daripada sekolah saya, SMK Puncak Alam 3. Okey, itu dia murid-murid daripada SMK Puncak Alam 3. Baik cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas kita, saya pasti ramai yang murid tertanya-tanya, cikgu, apa kaitannya gimmick di awal tadi yang ada ini cikgu, kotak-kotak yang berwarna hijau lah, lepas tu ada garis atas, garis bawah. Ini kita nak belajar mengenai bateri ke apa ni Cikgu Azman? Hari ini kita nak belajar tentang plot kotak. Nama pun kotak, tentulah berkotak-kotak. Takkan buat bulat pula Kemal. Ya. Jadi kalau kamu nak tahu lebih lanjut, jomlah kita saja hari ini. Okey, jom kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Azman bagi bab plot kotak dan sisihan piawai. Betul cikgu? Betul. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Apa khabar murid-murid di rumah dan di luar sana? Okey, bersama saya Cikgu Arzman bin Saad, guru kanan sains matematik daripada SMK Puncak Alam 3. Tagline saya juga kami Akmal sama saja, iaitu matematik itu kacang je. Betul. Okey, jom. So, hari ini kita nak melihat kelas kita hari ini nak melihat bagaimana pelajar-pelajar boleh menyatakan plot kotak. Tadi Akmal dah tunjuk tadi plot kotak tu macam mana, okey? Betul. Nak tahu rasanya apakah ciri-cirinya? Okey, jom kita tengok yang pertama. Isikan ruang kosong bagi menyatakan ciri-ciri bagi sebuah plot kotak yang betul. Kita nak pelajar-pelajar mesti dapat tahu, dapat tulis apakah jawapan yang paling tepat sekali. Okey. So Akmal tengok kat situ depan tu. Okey, kita ada nilai yang titik. Ada satu titik kat situ dan ada satu garisan panjang. Betul. Apakah namanya? Okey, di sini namanya mudah saja. Bila nilai paling kecil, kita selalu dengar minimum, maksimum, minimum semua. Okey. So nilai paling kecil namanya ialah minimum. Kalau ada nilai minimum, pasti ada nilai yang paling besar sekali. Maksimum. Very good. Pandai sungguh. Okey. Kemudian ada kotak di tengah. Okey, kotak tengah. Apakah nama kotak ini? Okey, dari titik yang pertama ini, mewakili kotak pertama sebelah kiri, namanya adalah nilai bagi kuartil 1. Kuartil 1. Dan kalau ada kuartil 1, mesti ada kuartil 2. Salah. Jawapannya adalah kuartil 3. Duanya bagaimana cikgu? Duanya di tengah-tengah. Tetapi tidak disebut sebagai kuartil. Apakah disebutnya? Anak murid saya tolong bantu Akmal. Apakah nama di tengah ini? Siapa nak cuba?
Apakah tangan. namanya Saya di boleh tengah cuba? mana? Yes, silakan Farhan. Okey. Jawapan dia median. Dengar tu median. Apa Dengar dia? tu Akmal. Median. 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 Okey. Oh. Tengoklah median. Terima kasih Farhan. Terima kasih Farhan. Malulah aku cari tu tak tahu kan? Lupa. Okey. Alright. Oh, Seterusnya. median. Okay. Jadi murid-murid semua mesti kena tahu, kena faham apakah nama bagi setiap kotak kosong ini. Okey. Okey, seterusnya dalam pada kita dah menyelesaikan sebut, ada lagi dua benda yang kita kena tahu. Ya. Okey, iaitu Julat. apakah namanya daripada hujung sampai hujung ni. Belum sebut soalan dah tahu dah. Ya. Sangat bagus ini. Okey. Nilai paling kecil ke paling besar. Namanya tadi Julat. Okey, kalau itu sudah pandai, apa pula nama di bawah ini? Yang itu saya pasti murid-murid yang di dalam talian ini tahu, cikgu. Okey, kita minta persilakan murid-murid saya tolong beritahu apakah nama di kotak ini. Julat antara kuartil. Siapa tu? Bagus, Rafiq. Tiba-tiba je suara dia keluar kan? Rafiq lapar. Okey, alright. Okey, Rafiq Inilah lapar. namanya lah julat antara kuartil. Okey, murid-murid semua, untuk mencari julat ialah nilai maksimum ditolak nilai minimum. Untuk mencari julat antara kuartil, nilai kuartil ketiga ditolak dengan nilai kuartil pertama. Itu mencari julat. Okey, di mana nilainya? Di bahagian bawah sini. Boleh murid ya? Okey, kita tengok yang seterusnya. Baik. Plot kotak ada banyak jenis, banyak rupa. Jadi pelajar-pelajar, murid-murid, okey, Akmal juga kena lihat betul sebelum kita menamakan dia. Okey, contoh. Lihat yang pertama ni. Akmal pun ada gambar tadi ya. Yang ini kan? Nombor satu itu. Okey. Kotaknya sama besar. Aha. Garisannya pun sama panjang. Betul lah. Sekali Akmal pandang agak-agak, namanya apalah ni? Yang ni, cikgu saya nak jawab, murid belakang saya nak bantu saya pula, cikgu. Saya nampak dia ada orang angkat tangan tu, cikgu. Azizatul. Okey, silakan. Azizatul. Kotak sama besar, garisan sama panjang. Namanya apa? Seragam. 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 Nama seragam. Okey, Akmal boleh ingat ke mana? Ya, seragam. Okey, seterusnya, yang kedua. Okey. Okey. Gambar yang kedua lah. Besarnya sebelah kiri. Okey. Garisan panjang pun sebelah kiri juga. Apa pula namanya? Siapa boleh bantu ni untuk namakan apa pula nama kotak ini? Nama kotak ni lah kan, cikgu? Ya, nama plot kotak ini. Plot kotak. Ya. Boleh angkat tangan? Kotak besar kanan kiri, garisan panjang sebelah kiri juga. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Ada sesiapa? Atira? Nama ni? Okey, Farhan Faris. Farhan. Jawapan dia pencong negatif. Pencong negatif, cikgu. Pencong negatif. Okey, very good Okey. Jadi kotak sama besar, garisan sama panjang, namanya adalah seragam. Seragam. Okey. Kotak kecil sebelah kiri, garisan panjang sebelah kiri, namanya adalah pencong negatif. Ataupun kalau di kata empat mereka belajar disebutkan pencong kiri. Pencong kiri. Kata lima sebut negatif, kata empat sebut pencong kiri. Tapi benda yang sama. Benda yang sama. Okey. Jadi kalau di sini besar kiri, panjang kiri, pencong kiri. Kalau besar kanan, panjang kanan, dah tentulah pencong. Dia lawan arah sana lah, ke kanan positif lah. dan juga pencong kanan. Kanan. Okey, senangkan Akmal kan? Senang, cikgu. Tampak macam kesat kata lima ya, tapi itulah yang mereka pelajari. Tetapi kenapa mereka kata matematik susah? Kan orang kata matematik itu kacang. Mindset. Jadi anak-anak murid saya ya, mindset kita kena sentiasa positif bahawa matematik itu kacang. Kalau kita tumpu dalam kelas, bertanya dan juga mengajar rakan-rakan lain. Okey, tapi Akmal, Ya. tengok tadi kan? Okay, sekarang satu lagi bentuk. Satu lagi bentuk. Tengok ya bentuknya. Besarnya sebelah kiri, Okey. panjang sebelah kanan. Tadi kita kata besar kiri, panjang kiri, pencong negatif. Besar kanan, pencong kanan, positif. Sekarang ni yang besar kotaknya sebelah kiri, tapi yang panjang sebelah kanan. Pencong mana ni? Lah, cikgu. Nak kata kiri pun tak, nak kata kanan pun tak, nak kata negatif pun tidak, nak kata positif pun Di tidak. sini murid-murid dari Akmal juga untuk menentukan bentuk kotak bagaimana, kita akan melihat kepada sungutnya dahulu. Tahu sungut apa? Apa tu, cikgu? Sungut tu ialah yang garisan panjang ini. Okey. Itu namanya sungut. Jadi kita melihat kepada sungut terlebih dahulu. Okey. Sekiranya ada kotak berbeza berlawanan arah antara sungut dengan ni, lihat pada sungut dahulu. Di mana kalau sungutnya panjang sebelah kanan, maka namanya adalah pencong positif ataupun pencong ke kanan. Okey. Faham sekarang, Kamal? Maksudnya dia banyak ke arah kanan, ke kiri tu Kalau lah, cikgu. kotaknya sama besar, Okey. garisan panjang sama besar, namanya adalah pencong kanan ataupun kiri lah. Tapi kalau kotak berlainan arah, kotak besar sebelah lain, panjang sebelah lain, kita akan lihat pada sungut terlebih dahulu.
Ini namanya sungut, bukan sengat. Okey. Alright, ini dia. Sebab panjang sebelah kanan, pencong positif. Okey, boleh faham Kamal? Boleh cikgu. Bagus, terbaik. Barulah saya tahu macam nak membezakan plot kotak ni. Nampak tak dia ada seragam kan? Seragam. Ada pencong negatif, ada pencong positif. Dan nampak tak sebenarnya mudah saja kalau kita faham betul-betul, kita dapat membezakan yang mana satu plot kotak tersebut. Betul lah macam Cikgu Azman kata, matematik ini kacang Okey, cikgu, saya nak pergi makan kacang dulu. Silakan. Kepada murid-murid semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, Cikgu Azman, kita pun dah tahu dah kan bagaimana untuk kita membezakan mana satu plot kotak ni. Kali ini pula cikgu nak kongsikan apa dia cikgu? Nak melukis pula plot kotak tersebut. Macam mana tu cikgu? Okey, senang sahaja. Kalau kita sudah tahu apa itu plot kotak, langkah yang kedua akan jadi lebih mudah lagi. Cuma bezanya kat Akmal, tingkatan 4 dahulu, pelajar telah diberikan maklumat. Dan kita hanya perlu melukis kotak saja. Tetapi untuk tingkatan 5 ini, murid-murid akan diberikan graf dahulu dan mereka kena keluarkan maklumat daripada graf tersebut, baru boleh melukis plot kotaknya. Okey. Graf ni biasanya adalah graf OGIF. Okey. Cuma ingatan untuk Akmal, Akmal dulu tak belajar tentang plot kotak. Okey, ini adalah silibus baru, jadi pelajar-pelajar kita jangan yang lama ni tak tahulah ni. Okey, tapi yang baru-baru mereka tahu. Okey, jom kita lihat. OGIF menunjukkan taburan markah bagi 100 orang murid, dalam satu ujian matematik. Ada maklumat tentang kekerapan longgokan, iaitu jumlah pelajar lah 100 orang, dan ini adalah markah yang mereka perolehi. Baik. Okey. Seterusnya, berdasarkan OGIF tersebut, bina satu plot kotak. Soalan sangat mudah. Hanya untuk lukis plot kotak sahaja. Tetapi langkah penyelesaiannya mesti ikut langkah demi langkah. Jadi murid-murid semua, Akmal juga, untuk melukis plot kotak, langkah pertama yang kita tahu, kita sudah lihat dari ciri tadi. Mesti ada minimum, maksimum, kuartil semua tu. Itulah kita nak cari. Cuma bagaimana nak jadi bergraf ni? Okey, cara begini. First kali, minimum. Minimum adalah nilai yang paling rendah sekali. Di sini. Akmal tengok pun nampak dah. Jumlah nilainya ialah 10.5. Okey. Ingat murid-murid ya, nilai bagi maklumat plot kotak dilihat pada paksi X bahagian bawah. Okey. Alright. Yang kedua ialah nilai bagi kuartil. Okey, untuk OGIF, murid-murid semua telah didedahkan, untuk melukis OGIF ada kuartil. Untuk mencari kuartil pertama, formulanya adalah 1/4 daripada jumlah kekerapan. Okey, kekerapan kita tadi ada 100. Tinggi 100. Jadi 1/4 sahaja. Dari 1/4 darab 100, jumlahnya adalah 25. Okey. 25 ini bukan jawapannya lagi. Hanya menunjukkan tempatnya di mana. Jadi 25 tu dekat sini. Jadi murid-murid perlu buat satu garis putus-putus, sentuh OGIF dan turun ke bawah. Jadi jawapan untuk kuartilnya berada di sini. Jadi murid-murid kena mahir membaca OGIF tersebut. Berapa nilai? So kat sini 30, 31, 32, 33, 34. Jadi 34.5. Itulah nilai kuartil yang pertama. Okey. Kemudian akan lihat pula median. Median tadi tengah-tengah. Bila tengah 1/2. Okey, 1/2 darab dengan 100 dapatlah 50. Jadi sama langkah tadi, 50 dekat sini. Okey, sama juga. Garis putus-putus, sentuh OGIF dan turun ke bawah. Nilai sentiasa berada di bawah. Jadi dekat sini, jumpa sini. Jadi dekat sini 40, 41, 42, 43, 44.5. Okey, itulah nilai bagi median. Okey, kuartil ketiga. Kalau kuartil pertama, 1. Kalau kuartil 3, 3 lah. Jadi 3/4 darab dengan 100 dapat 75. Jadi langkah sama, 75 dekat sini. Okey, dekat sini 70, dia atas sikit lah. 75. Okey, sentuh graf OGIF, turun ke bawah, nilainya jatuh di sini. Dan nilainya adalah kat situ ialah 54.5. Baik. Jadi kita dah dapat dah. Last sekali. Maksimum. Okey, 90.5. Okey, dah ada kelima-limanya, boleh lukis plot kotak tersebut. Okey, macam lukis plot kotak. Oleh sebab data kita sudah ada lengkap. Ini
10.5 paling kecil dan 90.5 besar. Kita buatlah garisan, okey, kotaknya sama besar semua. Mesti seragam. Dan bermula dengan 10.5, okey, kita buatlah 20.5, 35 sampai 95. Nak lebih tak apa, tak salah. Cuma takut luar graf lah. Okey. Kemudian untuk nilai minimum ke kuartil pertama, kita akan buat bentuk sungut yang garisan panjang, titik di hujungnya. Okey. Jadi 10.5 tanda di situ dan berhenti dekat 34.5 di sinilah. Okey. Hujung di hujung ada titik. Dan garisan saja. Kemudian kuartil ketiga ke nilai maksimum pun sama juga. Garisan sahaja, ada titik dan seterusnya lah. Okey, untuk kuartil ke median, bentuk kotak. Okey, bermula dari 34.5 sehingga ke 44. Okey, sini 41, 42, 43, 44. Sini 44.5. Bentuk kotak yang sama besar dan wajib guna pembaris. Kalau freehand, markah hilang. Hilang, cikgu? Hilang markah. Sebab soalan kata lukis peluk kotak. Namanya kotak, mesti bentuk kotak betul. Okey. Kemudian dari median kepada kuartil 3, Baik. kotak juga. Okey, kotak juga. Daripada sini bergerak sampai ke 54.5. So 1, 2, 3, 4. Okey, ukur betul-betul dan lukis kotak juga sama besar. Okey, dan seterusnya daripada kuartil ketiga sampai ke nilai maksimum, kita akan buat satu garisan panjang, ada titik di hujungnya. Okey, itulah sungut yang ke sebelah kanan begitu. Okey, sini 90.5. Alright. Okey, seterusnya siap yang ini. Habis pula kotak kita. Apa kena buat lagi lepas tu? Okey, soalan kata seterusnya nyatakan bentuk. Nyatakan bentuk. Soalan kata nyatakan. Bila sebut nyatakan, tidak perlu ada jalan kerja. Bagi jawapan je. Okey, so kita tengok rajah tu. Okey, rajahnya kotak sama besar. Garisan pun lebih kurang sama besar. Ini namanya adalah seragam. Begitu saja langkah untuk menyelesaikan soalan topik ini. Okey, murid-murid di rumah faham? Di studio faham? Faham ke? Okey. Kalau faham, kita bagi dia, kita test orang nak. Okey. Kita tengok soalan kedua. Sebelum kita nak mula murid buat latihan, nak minta seorang pelajar untuk bacakan soalan ini. Silakan. Siapa tu boleh angkat tangan terlebih dahulu. Okey. Siapa boleh tolong bacakan soalan ini? Siapa yang lagi yang belum orang kata bersama dengan kita? Atira Liana boleh? Boleh. Okey, silakan. Atira Liana, bacakan soalan ini. OGIF menunjukkan taburan jumlah tenaga elektrik dalam KWJ yang digunakan bagi 80 isi rumah bagi suatu bulan tertentu. A. Berdasarkan OGIF tersebut, bina satu plot kotak. Okey, terima kasih Atira Liana. Atirah Liana. Right? Okey. Soalan cukup jelas. Daripada OGIF, dia tunjuk ini ialah jumlah tenaga yang digunakan oleh 80 isi rumah. Dan Okey. soalan minta apa? Bina satu plot kotak. Bila sebut bina, mesti ada maklumat. Ya. Tak betul lukis saja. Betul. Hilang markah. So, bagaimana nak buat ni? Murid-murid kita semua boleh cuba buat dekat rumah. Okey, cuba buat. Okey, betul-betul. Carilah maklumat yang ada. Tadi, langkahnya ialah apa tadi? Kita kena cari nilai kan? Okey, ya. Okey, murid-murid. Jom sama-sama cikgu ya. Okey. Sama-sama. Okey, plot kotak. First kali yang kita nak adalah nilai minimum. Okey, murid-murid, nilai minimum apanya? Nilai Sekarang minimum dia. ini, apakah nilai minimum? Sebut saja. Okey? Okey, siapa? Mereka akan sebut sama-sama ke cikgu? Sama-sama pun tak apa, seorang-seorang pun tak apa. Okey. Kita boleh. Okey, Farhan. Minimum. Minimum dia 50. Okey, terbaik. Okey, seterusnya kuartil 1. Kuartil 1. Okey, langkah pengiraannya saya tunjuk dulu. Langkah pengiraan untuk kuartil pertama. Kuartil pertama ialah 1/4 daripada jumlah kekerapan. Okey, sekarang kekerapan ialah 80. Jadi 1/4 dari 80 adalah 20. Di manakah kedudukannya? Okey, jadi murid-murid boleh cuba okey, pada garis yang ke-80 yang ke-20 itu buat satu garis putus-putus okey, bermula dari 20 sentuh OGIF dan turun ke bawah. Itu cara dia. Okey. Langkah ini tak perlu tunjuk dalam kerja pun tak apa. Yang penting kita nak nilai dia. Cuma ada murid tersilap buat, dia guna formula ini terus dia kata inilah nilai kuartil 1. Alamak, itu tak boleh, sayangnya. rugilah. Okey. Alright. Ini yang tunjuk tempatnya di mana. Jadi untuk jawapannya turun ke bawah, sentuh di sini, okey. Itulah jumlahnya iaitu 150, 160, 170. Okey. Hari kuartil pertama, kedua adalah 170. Okey, murid-murid, 10 saat cikgu bagi, okey. Cuba cari nilai median.
10 saja. Median. Okey. Baik. Yang mana kalau formula dia apa tadi cikgu? Kalau median tengah-tengah. Kalau separuh 1/2 daripada kali jumlah kekerapan 80. 80. Okey, murid-murid, apa jawapannya? Yang mana kita Untuk akan median? dapat 40. Sebab 80 kalau setengahnya 40 lah cikgu. Okey, thank you Akmal. Okey, Okey. 40 ni dah tunjuk tempatnya baru. Okey, so jawapannya turun ke bawah. Okey, maka daripada hati jatuh ke sandiwara kita 230. Okey, murid-murid, kuartil ketiga. Okey, kuartil ketiga. Okey, sambil kira, siapa yang ada jawapan boleh angkat tangan. Betul jawapan cikgu, saya nak jawab cikgu, saya nak jawab cikgu. Okey, siapa? Silakan. Kuartil ketiga. Siapa yang dah dapat jawapan untuk kuartil 3 dah boleh angkat tangan dan beritahu pada kami berapakah nilainya. Silakan. Okey, silakan. Liana. Atirah Liana. 280. 280. Jadi Liana masuk kat sini ialah untuk kuartil ketiga, 3/4 daripada 80 akan jadi 60. Ingat, inilah tempatnya saja. Betul. So jawapannya, sentuh graf kita daripada 60, sentuh ogif, jangan lebih kurang, turun ke bawah. Okey, terus jumpa dekat sini 280. Okey, terima kasih Liana. Dan akhir sekali lah maksimum 80 ini tempatnya. Jawapannya di bawah sekali iaitu 450. Okey, dah ada maklumat. Okey, maklumat ini semua ni perlu ditunjukkan. Okey, dan sebenarnya ialah bina. Bila sebut bina, wajib guna pembaris. Okey, wajib tulis elok-elok. Okey, oleh sebab paling kecil 50, paling besar paling kosong, dia kadang lukis 10 panjang. Jadi kita ringkaskan kepada begini. Saya buat 50, 100. Okey. Skala tak diberi dalam soalan. Jadi boleh guna apa sajalah. Yang penting adalah seragam. Okey. Alright. So 50 minimum. Minimum ke kuartil pertama kita akan buat bentuk garisan, ada titik. Okey. Itulah minimum ke kuartil pertama. Yang kedua, kuartil pertama kepada median, kita akan buat operasi. Okey, sambungkan ya. Okey, iaitu jadi gini. Alright. Kotak. Kemudian median ke kuartil ketiga, kotak juga. Okey, sampai dekat 280. Dan seterusnya adalah daripada kuartil ketiga sampai ke maksimum ini, kita akan buat bentuk garisan panjang, okey, dan ada titik di hujung dan di hujung. Jadi selesailah tugas kita untuk menyelesaikan satu plot kotak. Okey, nampak sangat mudah, sangat simple. Tapi ingat murid-murid, kadang-kadang murid terlupa, hilang markah, kesilapan jawapan kerana tak ikut skala satu, tak guna pembaris. Okey, kotak ini mesti sama besar, sama besar. Okey, dan soalan B. Okey, tentukan bentuk taburan. Tengok dah tahu dah. Kotak hampir sama besar. Jadi kita akan lihat kepada sungutnya. Sungutnya sebelah sini besar. Jadi pencong ke kiri. Mana ada kiri Akmal? Ke sini. kanan. Ke kanan. Jadi mungkin Akmal berdiri kat depan tu kan. Nampak kiri. Jadi, dia pencong sebelah kanan soalan raja kita. Okey. Alright. Positif. Pencong kanan ataupun positif. Dua-dua jawapan itu kita terimalah dalam exam, dalam pemeriksaan kita. Okey, dalam ujian kita diterima. Okey. Inilah kita melukis plot kotak daripada ogif diberi. Sekarang Akmal, jauhlah kita pergi. Dari plot kotak nak melukis ogif. Macam mana pula tu? Ini masalah ni. Okey, Rajah menunjukkan sebuah plot kotak berkaitan dengan taburan jumlah buku dibaca oleh murid. Okey, ada 100 orang murid di kata itu tadi. Okey. Alright, plot kotak kita. Kita kena pandai mentafsirkan maklumat. Okey. Baik. Di sini Akmal bukan bilangan murid. Sebab ada murid tanya, cikgu, sini tulis 100, sini 90. Kenapa tak sama? Inilah bilangan murid. Maklumat data plot kotak ini adalah bilangan buku yang dibaca. Okey. Jadi murid-murid semua sama juga untuk melukis ogif daripada plot kotak ke kotak daripada plot ogif, sama je. Cari 5 benda. Minimum, maksimum, kuartil 1, kuartil 3 dan juga median. Okey, minimum tengok pun tahu. Murid-murid kena pandai baca plot kotak. Okey, Akmal dimulakan dulu Akmal. Nilai minimum. Apakah nilai, berapa nilai di situ? Tu 30 cikgu. 30 dekat sini Akmal. Jadi 30 Okey, kotak yang ke 1 2 3. Okey, 33. Jadi nilai minimum adalah 33. Okey. Yang kedua, kuartil 1. Okey, di sini. Okey, saya nak minta siapa pula? Kita ada 4 ruang lagi. Okey, apakah nilai bagi kuartil 1? Silakan murid-murid. Okey, Rafiq. Okey, angkat tangan. Silakan Rafiq. Kuartil 1. 52 Ibu. Okey, Rafiq kata 52. Okey, very good. Pandai bagus. Okey. Alright.
Kemudian median. Okey, median. Median yang tengah-tengah tu kan Tadi cikgu. Minimum, maksimum lah sini. Selaju sikit ya. Sini ialah 87 sini. Okay, Okey. maksimum. Okey, kuartil 1 sudah diberikan tadi oleh Rafiq. Okey, seterusnya. Yang berikut ni. Antara median dan juga kuartil 3. Okey, siapa nak beritahu jawapan? Bagi dua-dua sekali tak apa. Tak masalah. Wakil murid, apakah Okey. nilai Median. median? Okey, silakan Faris. Median 61. Median 61. Okey, dekat sini. Betul. Very good. Dan kuartil ketiga? 77. 77. Okey, kita pastikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama. Okey, tahniah Farhan Faris. You are the best. Okey, median 61 dan juga kuartil ketiga 77. Baik. Okey, dah maklumat. Masalah pelajar kita adalah untuk melukis ogive. Okey, alright. Nak melukis ogive bukan? Tengok pada soalan. Soalan maklumkan 2 cm kepada 10 buah buku pada paksi X dan 2 cm kepada 10 orang murid pada paksi Y, lukis plot kotak. Okey, soalan dah beritahu maklumat dah. Paksi X kita akan gunakan 2 cm kepada 10 buah buku. Okey. Dan paksi Y 2 cm kepada 10 orang murid. Baik. Oleh sebab murid ada 100, okey, buku pula kita bagi sampai 90 lah, dah panjang. Okey. So untuk melukis graf, okey, paksinya kena betul lah. Murid mana nak mencuba? Akmal nak cuba juga boleh, Akmal? Saya cikgu, saya akan membuat ni kiraan berapa cikgu Okey, tak mengapa. Right, okey. Okey, murid-murid semua, bila kita sudah ada maklumat begini, okey, kita keluarkan maklumat tadi. Okey, minimum sudah ada, kuartil sudah ada, okey, median sudah ada, semua sudah ada. Okey, jadi kita kena melukislah maklumat tersebut. Okey, bila kita hasilkan, okey, saya tunjuk kepada murid-murid semua ya. Akmal juga. Okey. Begini. Okey, yang ini tadi adalah nilai-nilai bagi dia punya minimum semua tadi. Okey, untuk melukis ogive, first kali minimum ini kalau kita buat contoh di sini, okey. Kalau kita buat graf nanti, okey, graf macam tu, pada nilai kosong ini merujuk pada nilai minimum. Okey. Kemudian kuartil tadi ialah 1/4 dari data. Okey. Murid kita 100. Jadi kalau 1/4 pada kedudukan yang ke 25. Jadi nanti bila kita lukis nanti 10, 20 nanti kita akan lukis. Okey. Sekarang ini nilai sudah ada. Nak cari tempatnya pula. Yang sebelah sini. Nak cari apa nilai dia. Okey, median 1/2. Okey, 1/2 daripada kekerapan 100 adalah 50. Okey. Kemudian seterusnya. Okey, di sini ya. 1/2. Okey, daripada sini adalah 50. Sedikit kesilapan kat situ ya. 50 situ. Okey, kuartil ketiga adalah 3/4 daripada 100 kekerapan pelajar, ada 75 data. Okey, kedudukan yang ke-75 dan maksimum adalah murid yang paling akhir sekali, yang ke-100 itu. Okey, jadi murid-murid semua kena tahu apakah nilai paksi X. Okey, inilah untuk nilai paksi X dan inilah nilai untuk paksi Y. Cikgu, kalau apa yang saya dapat lihat, formula dia sama seperti mana yang daripada graf tadi kan? Ya, sama saja. Yang mana daripada graf, kita cuba untuk mencari dia punya kuartil 1, berapakah minimumnya. Okey. Ini semua terbalikkan je. Tadi kita bermula dari sini pergi sana. Sekarang ni sana pergi sini. Okey. Alright. Kemudian dah dapat maklumat ni, benda akan jadi mudah, simple saja. Okey, kita hasilkanlah graf. Okey. Murid-murid cuba buat graf tersebut. Okey. Nak bagi masa berapa lama? Saya rasa mungkin dalam 10 saat cikgu. 10 saat saja sebab benda senang. Sambil mereka buat 10 saat tu cikgu. Baik cikgu, kita kan dah ada dah. Kita punya nombor-nombornya. Jadi yang macam tadi cikgu ada mengatakan yang X, paksi X tu adalah yang di sebelah kiri cikgu. Sebelah kiri. Ini paksi X. Ya, sebelah kiri paksi X. Jangan keliru pula, takut nanti yang paksi Y tu cikgu, yang belah kiri tu pula yang dapat 25, 50, 75 tu dijadikan paksi X. Kalau silap nanti apa jadi Akmal agak-agak? Oh, dia akan terbalik lah cikgu. Dia terbalik macam mana dengan markah murid? Markah pun memang terbalik jugalah cikgu. Okey. Jadi kosong terus. Sayanglah sangat. Okey, murid-murid semua. Boleh tunjukkan tak jawapan kepada cikgu, kepada Abang Akmal kita, bagaimana jawapan murid-murid semua. Kalau ada yang dah siap buat. Okey, mungkin empat-empat murid ini boleh tunjukkan, angkat sama-sama, boleh ke? Alright, 1, 2, 3, silakan. Okey, saya tengok ya satu-satu. Okey. Itu dia. Okey, kita lihat seorang demi seorang. Okey. Farhan mungkin boleh ke belakang sikit Farhan. Kertas anda. Okey. Hilang terus Farhan. Okey, macam tu Farhan. Okey. Baik.
sekali pandang Akmal, Ya. Akmal nampak yang mana yang kita perlu baiki sedikit. Yang mana kita perlu perbaiki sedikit, cikgu. Saya rasa mungkin yang tengah lapar tu, Rafiq. Rafiq, okey. Terima kasih Akmal. Betul. Okey, terima kasih murid-murid semua. Okey, Rafiq. Rafiq. Okey, tunjukkan Rafiq, tunjukkan jawapan Rafiq. Rafiq, boleh angkat lagi sekali? Alright. Yang Rafiq ini kita nampak. Kita dapati bahawa dia punya lengkungan graf tu tidak cantik. Dia macam... Kenapa dia ada kembung ke depan, kembung ke belakang? Tak cantik. Dia macam orang yang tengah lapar. Jadi ini menyebabkan murid hilang markah. Okey, untuk pemarkahan, Baik. langkah pertama adalah paksi yang betul, dapatlah markah 1. Titik yang dipelukkan betul, markah yang kedua. Okey. Tapi lengkungan itu Rafiq kena baiki lagi. Okey, hilang markah kat situ dah 1. Sayang. Okey, yang ketiga gerakan lain tu saya nampak cantiklah graf mereka. Okey, cuma tangan kena lebih lembut lagi supaya nampak lebih cantik lagi. Baik, bagaimana dengan graf-graf daripada murid-murid yang lain, cikgu? Ketiga-tiga tadi okey. Okey, boleh angkat lagi sekali murid-murid? Tunjuk pada kakak kita yang lain. Ya. Okey. Beginilah bentuk graf yang terhasil. Okey. Paksi X, paksi Y nya kena betul dan dipeluk betul. Cuma jangan ikut cara Rafiq Malorik. Okey. Mungkin menarik tu. Tu dapat tu. Farhan kata jangan. Okey, alright. Okey, terima kasih murid-murid. Baik, okay, tapi kepada Rafiq, jangan risau Rafiq, inilah orang katakan daripada kesilapan itu akan mengingatkan kita sampai bila saya takkan buat dah macam ni. Sebab hari itu Cikgu Azman dah tegur dah. Okey, so murid-murid, inilah jawapan tadi ya. Ya. Rafiq tadi buat macam tadi, dia buat begini tadi Rafiq tadi. No. Ya. Okey, Rafiq silakan. Akmal. Baik cikgu, itulah dia kan bagaimana untuk kita mencari ataupun membuat OGIF, betul cikgu? Ya. Daripada kiraan tersebut terhasillah satu graf yang cukup cantik. Okey, murid-murid, kita berhenti rehat dulu. Kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas. Cikgu, kalau lorekkan saya ni okey tak cikgu? Okey. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Jadi cikgu, tanpa membuang masa, jom kita sambung balik kita punya kelas kita ni, boleh? Boleh sentiasa. Okey, untuk kali ini murid-murid semua akan diajar dididah kembali tentang mencari CCM piawai bagi data, 2 data atau lebih. Okey. CCM piawai. Okey. Cara dan langkahnya adalah sama saja untuk semua soalan. Baik. Untuk mencari CCM piawai, okey, ini kita membandingkan 2 jenis saham. X dan Y. Okey, soalan kata rajah menunjukkan kadar peratus pulangan bagi 100 unit saham, okey, bagi saham X dan Y. Soalan minta kata anda memiliki sejumlah saham, jenis saham ni, saham manakah memberikan pulangan yang lebih konsisten? CCM piawai ini untuk melihat perbandingan 2 data. Yang mana bagus? Jadi paling bagus kita akan gunakan adalah CCM piawai. Okey, murid-murid sila beri perhatian. Untuk mencari CCM piawai, langkah pertama adalah kita mesti mencari min dahulu. Okey, min ini telah dipelajari selesai tingkatan 4 pun. Okey, min adalah nilai bagi purata sesaham. Jadi untuk data terkumpul, kena cari titik tengah dahulu. Titik tengah tu apa dia? Titik tengah tu ialah kita campurkan 2 benda ini, okey, dapat jawapan, kita bahagi 2. Itulah titik tengah. Okey. Jadi untuk kes ini, tengok contoh, 1 tambah 3 dapat 4. Bila bahagi 2, dapat 2. Okey. Sama-sama saja. Okey, 4 tambah 5, 4 tambah 6 dapat 10. Bahagi 2 dapat 5. Okey. Jadi ini kena cari dahulu. Langkah kedua, okey, saham X. Cari min saham X. Mudah saja. Setiap data-data ini darabkan dengan titik tengah. Jadi yang ini wajib tunjuk. Okey, 18 kali 2, 34 kali 5, 26 kali 8, 22 kali 11, kena tunjuk satu. Wajib tunjuk. Dan bahagi dengan 100 saham tadi. Okey. Kemudian gunalah kalkulator, tekan elok-elok, dapatkan jawapan. Okey. Ini tak wajib tunjuklah. Ini wajib tunjukkan. Dan jawapan akhir. Jadi purata pulangan adalah 6.56. Itu untuk min saham X. Langkah kedua, perlu cari pula sisihan piawai. Okey, CCM piawai pun sama juga. Caranya hampir sama macam min tadi. Cuma bezanya ialah kat sini, setiap nilai di tengah, kita kuasa 2-kan. Dan di hujung dengan tolakkan dengan nilai min tadi. Kuasa 2 juga. Itu beza dia.
Okey, Akmal nampak ya? Murid-murid nampak ya? Okey, jadi cara macam cari min tadi, cuma bezakan je lah, setiap titik tengah kita kuasa duakan dan di hujungnya kita buat tolak dengan nilai min dikuasa duakan juga. Dan untuk cari siam piawai, terus kita buat tanda topi ni. Punca kuasa ni. Tak buat itu, kita kekurangan satu markah. Kena buat begitu. Okey, kemudian tekankan kereta berhati-hati, dapatkan jawapannya. Okey, begini. Okey, inilah nilai bagi varian namanya. Untuk siam piawai, kita punca kuasakan, dapat jawapan begini. 307. Itu untuk nilai X. Okey, langkah kedua, cara yang sama, kita cari nilai bagi Y pula. Okey, so langkah sama ya. Jadi langkahnya, cari min piawai. Okey, cara sama begini, okey, masukkan maklumat. Okey, setiap darat semua ni, dapat jawapan dan dapatlah nilai minnya. Ya. Okey. Kemudian, kemudian apa kena buat lagi? Cari pula sisihan piawai. Okey, cara sama tadi. Ambil cara min tadi, cuma titik tengahnya kita kuasa duakan. Okey, dan ditolak dengan nilai min di hujung tadi. Dan tekan kereta berhati-hati dan kita tekan yang ni dulu. Tekan yang ini semua dulu ni, berhati-hati satu-satu. Dapat jawapan nanti, kita punca kuasa duakan. Ini adalah varian dan inilah sisihan piawai. Okey, sekarang dah dapat begini, kita buat perbandingan. Okey, perbandingan. Saham X, saham Y. Dari segi min, X 656, 632. Sekali pandang, nampak saham X dah bagus. Pulangan lebih tinggi, 652. Betul. Okey, untuk siam piawai pula, nampak Y ni bagus. Siam piawai, lagi kecil data tersebut, lagi bagus maklumatnya. Jadi di sini, untuk melihat yang mana lebih konsisten, lebih bagus, kita akan lihat yang pertama adalah sisihan piawai dahulu. Lagi kecil, lagi bagus. Data itu ialah lagi rapat. Okey, kalau data tu besar je, jarak sikit. Jadi, kalau ada dua peringkat gini, min orang lain, siam piawai orang lain, kita ambil nilai yang sisihan piawai. Boleh faham? Boleh? Okey, faham ya? Okey, kalau faham, contoh yang kedua. Okey, jadi kita kena explainkan. Saham Y mereka pulangan lebih konsisten kerana nilai siam piawai yang lebih kecil. Itu yang sebenarnya huraian. Okey, so langkah yang sama murid-murid semua. Okey, tak kisah. Soalan macam mana sekalipun tak kisah. Kerana langkahnya adalah sama saja. Okey, iaitu nak buat perbandingan maklumat. Langkah pertama yang kita cari, bila diberikan data, ini namanya adalah data terkumpul. Jadi grup 9.9. Jadi langkah pertama adalah cari titik tengah dahulu. Jadi murid-murid kena ingat untuk titik tengah sebagai contoh. Contohnya ini, untuk cari titik tengah 8 tambah 8 tambah 8.9 akan dapat nanti 16.9. Kemudian di situ nanti bahagi 2 sebab dia nak titik tengah. Okey, setiap kumpulan ni kena buat ya. Dan bila buat begitu, okey, benda sama cari ya. Okey, bila buat begitu dapat titik tengah. Ini ya titik tengah kan? Okey, langkah sama. Langkah pertama, cari min mesin X. Samalah ni. Semua darabkan. Darab. Semua darab. Cara sama. Dan bahagi dengan 50 tadi. Okey, dapat jawapan dia. Iaitu 6.70. Langkah kedua, cari sisihan piawai. Macam sisihan piawai, cara macam cari min tadi, cuma yang titik tengah itu kita akan kuasa duakan. Semua sekali. Dan di hujungnya, buatkan dia tolak dengan nilai min pun dikuasa duakan juga. Okey, dan ingat murid-murid ya, berhati-hati sebab ramai selalu silap kat sini. Okey, tekankan kita berhati-hati, buat yang nombor bawah ni dulu. Hati-hati tekankan kita, ikut yang bentuk dia. Okey, 11 kurungan, okey, 6 545 kuasa 2 untuk kurungan. Hati-hati ikut. Okey, dah dapat jawapan itu, kita akan buat punca kuasa. Okey, macam cakap tadi, inilah nilai varian. Nak cari siam piawai, kita punca kuasakan. Okey, dapat jawapan begini untuk X. Selesai X. Cari Y pula. Langkahnya sama juga. Okey, di mana murid-murid Akmal juga. Okey, cari min dulu. Min inilah. Darab. Bahagikan dengan 50, dapat min. Okey, langkah sama. Cuba ubah nombor saja pun. Okey, langkah kedua, cari siam piawai. Pun sama juga. Kita ambil yang tadi ni, kita kuasa keduakan dia punya titik tengah ni. Semua tu. Dan di hujung jangan lupa tolakkan dengan nilai min untuk data tadi. Okey.
hati-hatikan kalkulator sekali dan dapat jawapannya 0.96, punca kuasakan dapat 0.98. Okey, tekan kalkulator, berhati-hati. Dan seterusnya buat perbandingan. Okey, untuk buat perbandingan kita susunlah. Mesin X, mesin Y, min sampai Y. Okey, murid-murid sekarang, kamu tengok nilai mesin X, mesin Y. Okey, siapa boleh bagi pandangan? Okey, mesin manakah yang bagus sekali? Okey. Yang kirinya kah? Yang Nak tengok yang mana mula-mula? Okey. Nak bandingkan yang mana mula-mula? Okey, silakan. Murid siapa cuba buat. Boleh angkat tangan? Okey, kalau min nak pilih yang mana? Kalau min. Okey. Tak apa, jangan risau murid-murid sekiranya kalau salah ke kan. Salah kita betulkan. Tak apa, kita betulkan supaya kita belajar. Okey, ada sesiapa murid yang yang ingin mencuba cikgu kan? Mungkin atau cikgu boleh pilih? Okey, Farhan. Okey. Silakan. Mesin Y lebih baik. Mesin Y lebih baik kata Farhan tengok di bahagian mana? Di bahagian mana Farhan bandingkan? Min ke sampai Y? Min. Okey, terima kasih Farhan ya. Okey, terima kasih Farhan. Okey, murid-murid semua. Di sini untuk min yang mana baguslah kita lihat yang mana yang paling besar. Jadi min lah besar kali, bagus sekali. Okey. Sampai Y pula lihat yang mana lebih kecil. Masih ini juga kecil. Jadi tak ada apa-apa, tak ada pertikaian. Memang kedua-duanya inilah bagus sekali. Okey, jadi buat huraian sedikit. Mesin Y ini kepresian yang lebih baik kerana sisi yang pewanya yang lebih kecil. Baik. Itu saja langkahnya. Baik, cikgu. Saya pasti ramai murid-murid nak bertanyakan kepada cikgu, termasuklah murid yang saya ini, murid saya yang ini. Maksudnya kalau kita nak cari min itu, yang mana yang lebih baik cikgu? Nak membandingkan dua data yang mana lebih baik? Okey, jadi kalau min itu kita cari yang paling besar. Yes. Okey, ingat murid-murid, kalau min yang paling besar. Kalau sisihan piawai yang paling kecil. Itu dia. Sisihan piawai yang paling kecil. Ini saya pasti cikgu kan. Mungkin ada murid-murid kadang-kadang mereka keliru. Yang paling besar ke yang paling kecil? Ataupun kalau kita dapat lihat kan soalan ini sama ada mesin X atau mesin Y, mana satu yang terbaik cikgu? Kita akan lihat piawai first kali. Itu salah satu tipsnya juga cikgu kan. Baik cikgu, saya pasti mungkin cikgu boleh pergi ke soalan yang di awal tadi, soalan nombor 2 kan. Mungkin saya pasti murid-murid di dalam talian ini ada banyak soalan cikgu, sebab apabila cikgu menerangkan ada yang macam macam mana dia boleh dapat ni? Macam mana kena tiba-tiba kena bahagikan dan seterusnya? Alright, setelah kali saya sekali contoh saya. Mungkin ada bahagian yang cikgu boleh tekankan sedikit, yang mana mungkin itu adalah bahagian yang murid sering kali melakukan kesilapan. Cikgu Azman. Terima kasih Akmal. Murid-murid ya. Lagi saya ulangkan, ulang. Ada pelajar yang kadang-kadang dia terkeliru. Langkah pertama untuk topik sukatan, silakan data terkumpul. Kita mesti darabkan nilai data tersebut dengan titik tengah. Jadi murid-murid perlu cari titik tengah dahulu. Ini tidak diberikan dalam soalan ini. Jadi murid akan cari. Jadi ini murid kena ingat balik bahagian untuk cari titik tengah ialah cari bahagian kotak bahagian atas kali ini. Pastikan murid tambahkan. Contohnya pada ini 9 tambah dengan 9.9. Dapat jawapan adalah 18.9. Yang ini perlu diberikan dengan 2 sebab titik tengah. Pastikan ini dapat dahulu. Ini pun sama juga. Tambahkan, dapat jawapan bagi 2. Ada murid dia silap tekan kereta. Dia buat nanti, dia tekan kereta, dia tekan 8.0 tambah dengan 8.9. Yang dia gunakan kereta, dia buat terus bagi yang 2. Ini kan menjadi kesilapan. Jadi pastikan yang ini dibuat. Kalau nak gunakan kereta terus, pastikan dikurung dahulu. Dapat jawapan baru bagi 2. Kesilapan yang biasa murid lakukan. Kemudian untuk mencari min, kena ingat itu nilai kekerapan darab dengan titik tengah. Itu nak kena jadi kes ini. Dan pastikan murid-murid juga mesti ditunjukkan 4 kurungan 5.5. Jangan terus tulis 20 perpuluhan berbelas. Yang tu bagi jawapan. Kehilangan markah ni kerana apa? Langkah kerja mesti ditunjukkan daripada awal lah. Alright? Murid-murid boleh faham? Ada yang tanya apa-apa? Mungkin ada murid-murid mungkin tak jelas lagi ke? Tanya. Semua faham ke? Kalau Liana faham, menggiling kepala. mungkin boleh tunjuk thumbs up. Kalau faham tunjuk thumbs up.
Okey, Rafiq faham, semuanya faham. Alhamdulillah. Okey, jadi itulah dia, cikgu. Baik, murid-murid, jangan pening-pening. Matematik ni kacang je. Okey, kita nak bertirai sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam Menengah Atas. KPM. Okey, masih menyaksikan Menengah Atas. Cikgu Azman, sekarang ini saya dah bersiap sedia dah untuk menerima apa saja soalan-soalan daripada Cikgu Azman ni. Silakan, Cikgu Azman. Terima kasih Akmal, terima kasih murid-murid semua. Okey, alright. Kita nak pergi bahagian seterusnya topik ini, iaitu bahagian menjawab soalan kebat sedikit lah. Orang kata kebat ni apa dia? Orang kata kebat ni aku fikir aras tinggi. Tapi ramai murid kata kebat itu ialah kau buat aku tersiksa. Okey, alright murid-murid semua. Kau buat aku tersiksa, Akmal. Okey, alright. So, sekarang kita buat perbandingan. Tadi, sebelum ni kita dah buat perbandingan. Membandingkan dua data dengan menggunakan sisian piawai. Sekarang kita buat perbandingan data pula menggunakan median dan kuartil. Okey, satu soalan je Akmal, tak banyak pun. Okey, alright. Tapi, satu-satu pun bahaya. Okey. Ogif di sebelah menunjukkan jarak peluru yang dilontar oleh Rozaidi dan Wildan semasa sesi latihan melontar peluru. Adalah ini Rozaidi yang warna pink dan Wildan yang warna biru. Soalan pertama kata, hitung peratusan jarak lontar peluru melebihi 1545 bagi Rozaidi dan Wildan. Dia tahu Rozaidi ni lontar peluru lebih 1545 meter berapa kali? Berapa peratus? Wildan pun sama juga. Jadi untuk sini sangat mudahlah. Langkah pertama adalah murid perlu cari di manakah angka 1545. Kalau sini 16, 18, sini lebih kurang gini. Sini 1545 sini. Tengah tu. So nak buat macam mana? Oleh sebab datanya di bawah, kita naik ke atas sentuh kita punya ogif. Itu langkah pertama. Alright. Dan soalan minta cari setiap orang lah. Jadi Rozaidi berapa, Wildan berapa. Sekali pandang. Agak-agak berapa kalikah Rozaidi baling lebih 1545 meter. Wildan pun berapa kali banyak kali lontaran. Murid-murid. Saya buat garisannya. Sentuhkan ogif yang ni, sentuhkan ogif dan pergi ke arah kiri. Di situlah nilai-nilai tempatnya lah. Alright. Sekarang ni soalan cikgu adalah berapa kalikah lontaran peluru lebih 1545 bagi Rozaidi dan Wildan? Untuk yang warna pink tu, Rozaidi, berapa kalikah dia lontar lebih daripada 1545 meter? Sebenarnya murid-murid tanya Akmal dulu. Nak tengok Akmal. Agak Akmal, berapa kalikah Rozaidi lontar lebih daripada 1545 meter? 15 Kalau sekali pandang lah agak-agak berapa? Yang warna pink tu. Yang pink tu cikgu? 5 cikgu dekat sini ya, sini ya. Berapa kalikah dia? 15 cikgu. 5. Itu jawapan Abang Akmal kita. Murid-murid. Jawapan murid-murid macam mana pula? Saya untuk 15. Rozaidi, berapa kalikah Rozaidi baling lebih daripada 1545 meter? Jangan ambil jawapan nombor 15 tau. Tu abang punya. Tak boleh kongsi. Silakan. Ada sesiapa berapakah bilangan Rozaidi membuat balingan lebih daripada 1545. Lebih daripada Wildan cikgu Bukan, untuk Rozaidi saja. 15.5. Berapakah? Cikgu kata kalau kita melihat saja ogif ini kita boleh dapat jawapan. Betul cikgu? Betul. Apa yang saya lihat? 15 tadi. 15 tadi. Murid-murid, silakan. Cikgu, saya tukar jawapan lah cikgu. 5 cikgu. Kenapa Sebab 15 tu tolak 10 tu cikgu. Itu kata saya lah. Nampak Akmal semakin dah ke laut. Murid-murid semua. Akmal juga. Ini adalah kekerapan longgokan. Kita kumpul berapa kali lontar. Sebanyak mereka berdua telah melontar sebanyak 20 kali. Betul. Tapi untuk Rozaidi, yang lebihnya lah sini. Berapa lebihnya? 5. 5. Itu jawapannya. Tadi saya cakap 5 cikgu. Itu terima kasih. Dilayan makin ke laut. Itu untuk Rozaidi.
telah melontar lebih daripada 15.45 Ya. sebanyak 4 kali. Okey. 5 kali, sorry. 5 5 kali. kali. Okey. Jadi, untuk Rozadi 5 kali lontaran lebihnya. Okey, untuk Wildan juga kira-kira. Okey, untuk Rozadi 5 kali. Tapi soalan minta tadi ialah bukan saya tanya berapa kali, berapa peratus. Berapa Jadi peratus? Jadi 5 kali daripada 20 kali lontaran. Ya. Jadi darabkan dengan 100, dapatlah 25%. Okey, untuk Wildan pula, dia jelas dari sini ke sini ialah 9 kali. Baik, ini 11. Betul. Okay. 9 kali dari 9 per 20 dan 100 akan dapat 40%. 45%. Okey, 40% separuh daripada data tersebut. Jadi ini ialah dia punya median. Aha. Inilah dia punya, okey, inilah dia punya kuartil. Okay. Okey. Tapi ini sebab dia dekat atas, maka dia adalah kuartil ketiga. Kuartil ketiga sebab dia dekat atas. Okey, mudah-mudahan ya semua. Okey, soalan kedua. Nak membandingkan Rozadi dengan Wildan, siapakah yang paling bagus sekali segi lontaran? Macam mana kita dapat ni, cikgu? Tengok pun kita boleh agak siapa yang bagus. Kan? Sekali pandang prestasi. Okey, murid-murid, untuk menggunakan median dan kuartil, tentu siapa yang lebih bagus, sama cara macam tadi. Okey, dengar tadi. Untuk median 1/20 kali percubaan, okey, 10. Median dekat sini. Sentuh or give, okey, dan turun ke bawah. Okey, untuk kuartil ketiga 3/4. Okey, darab 20 kepada 20, data ada 20 sahaja. Okey, so untuk 10 sini tadi, okey, sentuh or give. Nampak di sini. Kalau membandingkan segi median, Rozadi hanya paling jauh juga pergi buat lontaran adalah sebanyak 14.45. Tetapi untuk Wildan pergi sampai sini. Lebih jauh. Okey, so dari segi median nampaknya Rozadi lah bagus. Okey, alright. Kemudian untuk Wildan pula, okey, kalau dari segi kuartil ketiga pula, okey, 15 tadi, okey, alright, 15 tadi nampak lebih tinggi lah. Okey, Wildan sini maksudnya ke situ. Alright. Boleh ya? Okay, boleh, untuk kuartil ketiga pula sama juga cara dia. Okey, untuk 15 tadi, bandingkan tengok betul nampaklah Rozadi belakang, Wildan depan. Memang nampak Wildan yang terbaik sekali. Okey, ke mana? Jadi perbandingan tadi maksudkan tadi boleh guna berbagai-bagai jenis. Boleh guna median, okey, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dan juga season piawai. Semua kita boleh gunakan untuk buat perbandingan antara dua data tersebut. Okey. Okey, segi tadi, ini segi kuartil ketiga, tetap juga Wildan yang terbaik sekali. Okey. Dan mendapat Wildan 16.45. Okey, Ya. seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya Akmal sebagai buat pandangan tadi. Okey, kita bandingkan. Untuk kuartil dan median. Dari segi median nampak Wildan lah bagus sekali. Selalu buat lontaran lebih daripada Rozadi. Dari segi kuartil pun sama juga. Sentiasa Wildan di hadapan. Maksudnya di sini kita buat bandingan siapa yang terbaik sekali. Tengok pun kita tahu siapa yang terbaik sekali. Akmal rasa? Yang paling baik sekali, cikgu, Wildan lah, cikgu. Wildan, tentu dan tepat sekali. Sebab itu dia paling tinggi tu, Dia cikgu. paling selalu buat paling jauh, paling lebih sekali dari itu. Oh, Rozadi kalah lah dalam lontar peluru ni. Okey, alright. Okey, jadi Akmal sebab segi kesimpulan, untuk bahagian ni, untuk membuat perbandingan antara data, pastikanlah pertama kali ialah sisihan piawai sebagai medium ukuran paling baik sekali. Kemudian baru kita ukur dengan mean dan juga yang lain ukuran sekali. Itu dia. Baik, cikgu. Mungkin cikgu ada rumusan kepada murid-murid sekiranya mereka mungkin agak keliru ataupun kurang faham mengenai bab ini. Cikgu Azman. Okey, alright. Sebelum tu Akbar, saya nak bagi star sikit pada nombor saya ni tadi. Sebelum cikgu nak berikan star tu, cikgu. Untuk keempat-empat orang tadi, saya boleh bagi mereka daripada 5 tu saya boleh bagi 4. Ya. Cikgu, ini 4 ke? Ini 4 cara, cikgu? Mula nak bagi 5 tadi. Tapi tadi, ada sebab bagian tadi macam agak tadi. Jadi kita bagi 4 saja dulu. Iya, betul tu. Dan murid-murid juga, kalau perlukan bantuan lagi, latihan apa semua, jangan lupa pergi ke mana? Laman Sesawang. Pelantar Delima KPM. Baik, cikgu. Mungkin murid-murid di belakang saya atau murid dalam talian ini boleh berikan tepukan kepada anda sebab saya fahamkan untuk fahamkan ataupun kuasai bab ini ianya memerlukan latihan, cikgu, betul. Ya, betul. Fahamkan latihan dan juga formula. Terima kasih, memang anda cukup terbaiklah. Ya, betul. Jadi cikgu, mungkin lagi sekali, cikgu, kalau ada guru-guru nak buat bahan rujukan dekat mana? Pelantar Delima KPM.
KPM. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Azman Sama-sama. kerana dah ajarkan kepada kita mengenai bab ini iaitu kotak dan sisihan piawai. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Azliana dan murid-murid di dalam talian kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam 3 Selangor kerana telah bersama-sama dengan kita kan untuk belajar bagi bab ini. Dan kepada anda juga terima kasih saya ucapkan. Baiklah, sampai di sini saja Menengah Atas. Cikgu Azman, kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, insya-Allah. Alright. Saya Akmal Nazri. Kepada murid semua, selamat maju jaya. Assalamualaikum. Bye-bye.